Apalagi di dalam zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kalau ada peluang untuk kaya, dia tidak akan bagi kekayaan kepada orang lain, tapi dia yang ambil dulu. Apa saja pekerjaan yang baik-baik, dia akan merasakan dia yang paling layak untuk dapat dulu, kemudian baginya kepada orang lain. Ini tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang ternak, menyembelih seekor kambing. Kemudian tu Rasulullah kata, kamu bagi-bagikanlah daging ini kepada jiran-jiran kita, kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, apa yang tinggal? Lalu sahabat mengatakan, yang hanya tersisa adalah seketul daging daripada bahagian paha. Rasulullah membetulkan apa yang dijawab oleh sahabat ini. Rasulullah kata, janganlah kamu kata sisa, katakanlah bahawasanya yang tinggal itu adalah baki daripada manfaat. Kerana seluruh daging itu sudah dibagikan kepada orang yang manfaatnya subhanallah sangat besar, dan kita mendapat baki daripada manfaat, kita bukan dapat sisa. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada umat. Akhir zaman, perasaan macam ini sudah makin lama makin pupus. Sudah makin lama makin ditinggalkan orang. Orang sudah punya rasa tega untuk menzalimi orang lain. Dan ciri yang keempat, yang untuk kita dapat melaksanakan menghayati hadis ini, kita selalu berfikir bahawasanya janganlah kita melakukan keburukan kepada orang lain. Kerana apa saja keburukan yang kita lakukan, pasti dia akan kembali sebagai satu pusingan mengenai kita juga. Sebab itu kita mengharapkan dapat melakukan sesuatu yang paling terbaik untuk sahabat kita, untuk saudara se-Islam kita, supaya kita mengharapkan pusingan yang akan datang, kita juga akan dapat manfaat daripada budi yang kita tabur kepada mereka. Sebab itu jangan sekali-kali ada ingatan, buang hasad daripada diri kita, kerana hasad itu merupakan salah satu daripada pintu masuk syaitan. Kalau kita biarkan hasad itu terbuka, syaitan sempat dapat masuk, dia tidak akan keluar sampai hasad itu mendatangkan manfaat kepada syaitan dan mendatangkan kerugian besar kepada diri kita. Kita tidak akan mendapat pahala daripada segala amal yang dikerjakan kalau berdasarkan atas dasar hasad, atas dasar dengki. Dan yang akhirnya sekali, yaitu yang kelima daripada sifat-sifat orang yang dapat menghayati hadis tersebut, kita selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain. Berusaha untuk dapat uang banyak dan punya tujuan untuk membantu kepada orang yang miskin. Berusaha untuk jadi alim, untuk dapat memberi manfaat kealimannya kepada orang lain. Berusaha untuk jadi pandai di dalam segala sesuatu, untuk memberi kepandaiannya kepada orang lain. Itu yang diusahakan semata-mata, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi adalah untuk masyarakatnya, untuk orang lain. Ini yang kita katakan bahawasanya ciri-ciri yang lima inilah sepatutnya kita kerjakan, di mana tahun baharu ini dapat kita jadikan dia sebagai satu landasan amal, dan mudah-mudahan kita diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Ini hanyalah sedikit daripada bingkisan tahun baru kuliah zuhur. Minggu hadapan nanti akan ada sedikit perubahan, iaitu hari Senin saya yang kuliah, kemudian tu hari Selasa masih tetap sama, iaitu Ustaz Ibrahim Kasim, dan hari Rabu Ustaz Salim Jasman, kerana Ustaz Pasuni Maulan sudah mengundurkan diri kerana sebab-sebab peribadi beliau, dan hari Khamis adalah Ustaz Azmi Rabbani kita. Jadi ada pertukaran hari ya. Jadi hari Senin nanti saya akan kuliah. Ini adalah hari Khamis yang terakhir saya kuliah. Nanti minggu depan sudah masuk hari pertamanya adalah hari Senin. Kita sambung apa yang sudah kita tinggalkan daripada kisah sejarah kita, iaitu kisah Anbiya.
di mana belum lagi kita menceritakan tentang sejarah kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya sempat menceritakan keadaan sekitaran Mekah sebelum kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kisah yang terakhir yang saya sebutkan pada 2 minggu kuliah yang dulu, iaitu bagaimana keadaan negara-negara sekitaran Arab yang kita sebut ketika itu adalah Yaman. Dan Yaman dengan raja-raja Tubaknya telah memeluk agama Yahudi, dan dia mempunyai ambisi yang sangat kuat yang dikenal dengan nama Raja Hasan. Dia ada 3 orang adik-beradik, Raja Hasan, Raja Amr dan Raja Zunuwas. Jadi Zunuwas ni adalah adiknya yang paling kecil, dan ketika Raja Hasan menaiki tahta kerajaan Tubak, Zunuwas sangat kecil, belum lagi tahu apa-apa, masih kanak-kanak. Jadi oleh kerana ambisinya tu untuk meyahudikan seluruh Yaman, jadi dia suka berperang mengalahkan daerah-daerah sekitarannya, yang di mana tindakan Raja Hasan ini tidak disetujui oleh rakyatnya, yang akhirnya ada hasutan datang kepada adiknya Amr. Dia kata, Amr, kamu bunuhlah abang kamu yang terlalu sangat kuat ambisinya, sampai dia telah membawa rakyatnya kepada padah yang buruk. Apabila berlaku peperangan, banyak yang kecundang, banyak isteri-isteri yang jadi janda, banyak anak-anak yang jadi yatim. Jadi Amr telah membunuh abangnya sendiri. Masa berlalu, ketika Amr memerintah Yaman, iaitu Tubak, kerajaan Tubak, ada pula orang yang tak sukakan pemerintahan Amr ini kerana lebih banyak berpoya-poya, lebih banyak tidak mengingati rakyatnya dan tidak memerintah secara yang betul, maka dia juga dibunuh. Dan orang yang telah membunuhnya itu bukan daripada kalangan raja ataupun kalangan menteri, tetapi daripada kalangan rakyat biasa, yang akhirnya tak lama kemudian dia memerintah. Zunuwas pun makin membesar dan menjadi seorang pemuda yang sangat gagah perkasa, yang akhirnya dia menumpaskan kembali apa yang telah diambil daripada abangnya Amr, dan dia menjadi Raja Tubak ketika itu. Dan dia juga punya sama ambisinya dengan abangnya yang nama Raja Hasan, dan Raja Zunuwas ini lagi lebih zalim daripada Raja Hasan. Berbalik kita kepada satu daerah yang kita sudah jelaskan, iaitu Najran. Najran asalnya adalah bahagian negeri Yaman. Dia terletak di antara sepadan Saudi dengan Yaman. Tapi sekarang Najran ini sudah termasuk bahagian ataupun daerah pemerintahan Saudi. Najran ketika itu adalah yang beragama menyembah berhala. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan, setelah kewafatan Nabi Isa alaihissalam, agama Kristian masih suci bersih, masih bertuhankan Allah, dan masih mengakui bahawasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang diutuskan, tidak lebih daripada itu. Dan mereka tidak menganggap bahawasanya Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jadi ada sebahagian daripada rahib-rahib orang Nasrani ini mengembangkan ajaran Nabi Isa alaihissalam sampailah ke Najran. Yang saya sebut nama beliau adalah Faimiyun. Faimiyun ini adalah seorang rahib yang sangat warak, yang sangat terkenal di kalangan orang Nasrani sampai Najran. Dan orang-orang Najran ketika itu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, menyembah berhala dan mereka mengamalkan sihir yang amat kuat. Malah kerajaan ataupun pemerintah ketika itu mewajibkan belajar sihir, belajar ilmu sihir. Semua pemuda-pemuda, kalau sekarang kita ni pemuda-pemuda dikerah untuk dapat menjadi tentera kerahan ataupun national service, tetapi ketika itu semua pemuda-pemuda yang membesar mesti tahu ilmu sihir. Salah satu daripadanya adalah orang tua yang namanya As-Samir. Dia mempunyai seorang anak yang sudah remaja namanya Abdullah. Jadi Abdullah ini telah diperintahkan oleh bapaknya As-Samir. Jadi kita sebut dia Abdullah As-Samir saja. Abdullah As-Samir ini diperintahkan oleh bapaknya untuk belajar ilmu sihir daripada seorang guru. Kebetulan pula rumah guru ini terletak di antara
rumah Abdullah As-Samir, dengan tengah-tengahnya itu adalah rumah Faimiyun ataupun pondok Faimiyun. Faimiyun ini sebagaimana kita kata tadi adalah rahib Nasrani yang sangat warak. Jadi apabila dia nak pergi rumah tukang sihir ini, dia akan lalu rumah Faimiyun. Dia lihat Faimiyun beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh ibadahnya Nabi Isa AS, dan dia tertarik untuk belajar. Jadi diam-diam bukan ilmu sihir yang dipelajari, tetapi dia belajar agama Nasrani yang dibawa oleh Faimiyun. Sudah kita jelaskan bahawasanya agamanya masih suci, dan mereka juga percaya tentang Asma'ul Husna, sekalipun bahasa yang digunakan bukan bahasa Arab dan nama-nama Allah yang disebut dalam bahasa Suryani, tapi tetap bahawasanya Allah adalah yang paling agung, nama-nama yang paling utama. Jadi dia belajar dengan Faimiyun, belajar agama Nasrani. Kemudian itu apabila nanti guru tukang sihirnya itu, guru sihirnya tanya, kenapa kamu lambat? Dia kata, bapa aku menahan aku di rumah. Kemudian itu apabila dia pulang lambat, dia akan berkata kepada bapaknya, guru sihirnya menahan dia di rumahnya, walhal dia tak pernah belajar sihir pun. Yang dia belajar adalah daripada Faimiyun itu. Lama kelamaan dia lebih dalam lagi melihat bagaimana hebatnya Faimiyun ini dengan hanya berdoa menggunakan nama-nama Asma'ul Husna ataupun nama-nama Allah di dalam bahasa Suryani, semua dikabulkan oleh Allah, iaitu itu merupakan salah satu daripada karamahnya Faimiyun. Jadi dia minta Faimiyun ajarkan nama-nama Allah ataupun nama-nama Asma'ul Husna di dalam bahasa Suryani. Ini masih tinggal lagi ya, ilmu-ilmu seperti macam ini, tetapi dia tak diajarkan kerana kebanyakannya sudah tidak punya waris lagi. Kalau yang tidak punya waris ini masalahnya kerana ada perkara-perkara yang nanti kita tidak mengerti keseluruhannya. Kalau hanya mengambil daripada buku saja memang tidak begitu berkesan. Maksudnya itu dia akan menimbulkan bahaya kepada kita kalau kita tidak tahu macam mana nak menggunakannya. Kerana ada satu peristiwa yang pernah saya terbaca di dalam sebuah kitab tentang orang yang mengambil ilmu daripada hanya buku saja ya. Dia ambil buku, dia baca buku-buku hikmah, ilmu hikmah, kemudian tu dia dapati bahawasanya akhir daripada surah Al-Kahfi kalau diamalkan, diulang-ulang membacakan sampai 160 kali, nanti kita punya jiwa akan keluar daripada diri kita. Maknanya roh kita akan bangun sedangkan kita sedang baring. Dan dia melakukan itu tanpa guru. Kemudian tu apabila dia sudah melakukannya itu, dia memang nampak jelas bahawasanya rohnya keluar daripada jasadnya dan rohnya pergi ke mana-mana. Dan dia punya nasib yang baik, sempat masuk balik ke dalam jasadnya, dan akhirnya dia bertemu dengan seorang guru tasawuf yang sangat hebat. Dan guru ini kata, kamu jangan mengamalkan ini lagi, buang sebelum aku memberikan ilmu-ilmu yang sepatutnya kamu ada. Sebelum kamu, kata orang Jawa, ini ilmunya namanya meraga sukma, maknanya raga ditinggalkan, jasad kita ditinggalkan, sukma kita tu keluar daripada raga. Ini sama ada masih ada ilmu ni diajarkan orang ataupun tidak, wallahu alam. Saya sendiri tidak belajar, tetapi hanya membaca daripada cerita yang begitu, iaitu apabila guru ini mengatakan bahawasanya ada beberapa kejadian orang yang mengamalkan ilmu seperti ini tanpa ada bimbingan guru, rohnya tidak dapat kembali semula ke dalam jasadnya, yang akhirnya rohnya itu gelandangan dan jasadnya begitu saja. Ini ada yang menyebabkan nanti satu kepayahan bagi orang yang untuk memanggil rohnya dan masuk ke dalam jasadnya walhal belum lagi mati. Jadi dia kata jasad itu seharusnya dibenteng dulu dengan beberapa amalan-amalan tertentu yang supaya jasad tadi dapat dikenal oleh roh yang akan masuk semula. Ini apa yang artikel yang saya terbaca. Ini sebagai satu contoh saja, iaitu sebelum kita mengamalkan sesuatu, seeloknya kita merujuk kepada orang yang pakar ataupun guru yang baik di dalam ilmu-ilmu tertentu, kerana tak semua orang tahu semua ilmu. Jadi ada orang yang mahir dalam bahagian ini, ada yang bahagian fikih, ada yang bahagian tauhid, ada yang tasawufnya. Jadi kita kena rujuk kepada orang yang pakar.
Jadi sebab itu si Faimiun ini, apabila dia minta kepada Faimiun ini diminta oleh Abdullah Al-Thamir tentang macam mana untuk mengamalkan nama-nama daripada nama-nama Allah tersebut, maka Faimiun kata, kamu tak usahlah belajar, kerana belum sampai saatnya untuk aku mengajarkan kepada kamu. Takut-takut disebabkan usia kamu yang begitu sangat muda, kamu akan membawa ilmu ini kepada penggunaan yang hanya memuaskan nafsu kamu sendiri, kata Faimiun. Tetapi oleh kerana Abdullah Al-Thamir ini merasakan bahawasanya dia sudah cukup matang untuk memilikinya, maka dia cari dengan caranya sendiri. Tuan-tuan boleh rujuk cerita ini dalam satu kitab yang namanya Sirah Ibnu Hisham, di dalam kitab Arab, tapi saya sudah nampak terjemahannya, iaitu translation daripada kitab Arab ini ditranslatekan kepada bahasa Indonesia dalam 2 jilid, 2 jilid, tapi 2 jilid itu mengandungi 2-2, jadi 4 jilid dalam 2 buku lah. Kerana kalau kita dapat yang Arabiknya punya, yang daripada version Arabnya, dia ada 4 jilid, 4 jilid satu-satu lah. Tapi dalam translationnya itu dia 2 jilid dibinding jadi satu. Tak apa, sekarang tak tahu ada lagi dijual ataupun tidak. Sangat menarik, itu semua kisah yang sebelum kelahiran Nabi Muhammad, tentang sejarah bangsa Arab, kemudian tu sampailah lahirnya Nabi Muhammad, kemudian tu seluruh kehidupan Muhammad sampai akhir wafatnya, dan sedikit tentang Khalifah-Khalifah Ar-Rasyidin. Sangat menarik buku itu, kalau siapa-siapa yang berhajat sila beli dan baca. Sangat lengkap dengan nama-nama sekali, dengan syairnya, indah sekali. Jadi apabila dia merasakan bahawasanya dia sangat berambisi untuk mendapatkan rahsia nama-nama Allah ini, apa yang dibuat oleh Abdullah Al-Thamir ini, dia ambil dadu, kayu-kayu yang 4 segi itu, kemudian tu ditulis setiap nama Allah yang sudah diajarkan kepada dia oleh Faimiun. Cuma Faimiun tidak menyatakan kepada dia yang mana satu yang dikatakan nama yang paling hebat sekali. Jadi dia sudah menuliskan semua nama-nama itu di dalam bahasa Suryani. Dia hidupkan satu api yang sangat besar, kemudian tu dia masukkan tiap-tiap nama yang ada pada dadu tadi, dia campak dalam api. Semuanya lepas satu-satu semuanya terbakar di dalam api. Yang akhirnya dia campak satu dadu ini yang ada nama, kemudian tu dadu ini terkeluar balik daripada api itu. Lalu dia kata, aku sudah menemui rahsia-rahsia nama Allah. Apa nama itu? Kita sambung insya-Allah Monday nanti, pasal sudah jam 2 nanti recordingnya lari. Bijaya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha salawat jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.